Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan kita punya pelajaran pada minggu ini iaitu dengan subjek tilawah dan tajwid. Okey, kita akan mulakan dengan tilawah dahulu. Kita akan membaca surah Al-Fil. Kemudian kita akan melihat kefahaman dalam surah Al-Fil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan ia telah menghantarkan mereka, iaitu rombongan burung berpasuk-pasuk. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melontar dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Okey, tema umum surah Tentera Bergajah. Okey, secara ringkas, surah Al-Fil ini menceritakan mengenai tentera bergajah yang dipimpin oleh seorang lelaki kafir yang bernama Abrahah. Okey, Abrahah ini dia hendak memusnahkan Kaabah. Jadi dia telah membawa gajah yang ada tentera lah ketika itu, sebab tu kita panggil dia tentera bergajah untuk memusnahkan Kaabah. Tetapi adakah rancangan Abrahah berjaya? Tidak. Kenapa tidak berjaya? Allah telah mengutuskan burung yang dinamakan sebagai burung ababil telah melontarkan batu yang panas. Batu itu dikatakan daripada neraka, telah burung-burung tu melontarkan batu tu terkena tentera bergajah tadi. Lalu rancangan Abrahah untuk memusnahkan Kaabah tidak berjaya. Setelah burung ababil tadi melemparkan batu-batu panas itu kepada tentera bergajah, tentera-tentera itu pun mati dan jasad mereka hancur berkecai seperti daun yang telah dimakan ulat. Okey. Pengenalan surah. Okey, surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah iaitu diturunkan di Mekah, mengandungi 5 ayat sahaja. Okey, Al-Fil bermaksud gajah. Isi penting dalam surah Al-Fil yang pertama, Allah membinasakan orang yang bersifat sombong, iaitu Abrahah bersifat sombong kerana mempunyai tentera bergajah. Yang kedua, harta, benda dan tentera tidak menjamin kemenangan. Walaupun Abrahah mempunyai banyak harta benda dan mempunyai gajah dan tentera yang kuat untuk menyerang Kaabah, tetapi beliau tetap juga gagal untuk memusnahkan Kaabah. Pengajaran surah yang pertama, jangan kita bersifat sombong. Yang kedua, kekuasaan Allah mengatasi segalanya, iaitu Allah berkuasa menjadikan setiap apa yang berlaku di dalam dunia ini. Okey, kita masuk pula kepada tajwid, iaitu Al-Halqu. Al-Halqu merupakan makhraj huruf yang kedua. Setelah yang pertama kita belajar dahulu ialah Al-Jawfu. Okey, masih ingatkah ada 5 makhraj huruf? Iaitu Al-Jawfu, Al-Halqu, Al-Syafatan, Al-Lisanu dan Al-Qayshum. Hari ini kita akan masuk yang kedua iaitu Al-Halqu. Okey, pengertian Al-Halqu ialah makhraj iaitu tempat keluar huruf yang keluar dari halqum atau kerongkong. Pengertian Al-Halqu ialah makhraj iaitu tempat keluar huruf yang keluar dari halqum atau kerongkong. Huruf Al-Halqu ada 6 iaitu huruf alif ataupun huruf hamzah, ha, huruf qaf, ain, ghain dan ha.
Okey, gambar raja ini merupakan gambar raja halqum kita. Okey, secara dasarnya, secara ringkas, halqum kita terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, bahagian yang pertama dikenali sebagai bahagian pangkal halqum. Okey, pangkal halqum tu ada huruf apa? Okey, seperti yang kamu dapat lihat dekat sini, ada huruf hamzah dan huruf ha. Huruf hamzah dan huruf ha. Ha bulat ni nah. Ha. Okey. Yang kedua, bahagian halqum yang kedua pula ialah huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Okey, ha ni kita panggil ha. Ha pedas. Okey, kalau ha yang kat bawah ni kita panggil ha apa? Okey, ada yang panggil ha simpul, ada yang panggil ha bulat. Okey, huruf ain dan huruf ha ini berada di tengah halqum. Okey, berada di tengah halqum. Okey, yang ketiga, untuk huruf ghain dan huruf qa. Okey, huruf ghain dan huruf qa, mereka ini berada di hujung halqum. Okey, hujung halqum untuk huruf ghain dan huruf qa. Jadi, kita tahu halqum kita terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, pangkal halqum, yang kedua, tengah halqum, dan yang ketiga ialah hujung halqum. Okey, kita nak tengok pula huruf apa yang ada dan macam mana cara bacaannya. Okey, untuk pangkal halqum, iaitu ada huruf hamzah dan huruf ha. Okey, macam mana kita nak tahu huruf dua ni ada dekat pangkal halqum, iaitu dekat bawah. Okey, kamu pegang dekat kamu punya leher yang kat bawah tu, bawah sekali. Okey, pegang. Cuba sebut huruf hamzah tu. Ataupun huruf ha. 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 Okey, rasa tak getaran dekat bawah? Okey, kalau kamu tak rasa, kita boleh matikan huruf hamzah tadi. Contohnya kita letak huruf alif sebelum huruf hamzah. Jadi a. Ataupun kita letak huruf alif sebelum huruf ha. Jadi ah. Boleh sebut ah. Jadi kita sebut a. Ataupun huruf ha. Alif berbaris fathah dan hawa kita matikan. Jadi ah. Okey, rasa tak getaran dekat bawah? Okey, itu adalah contoh untuk pangkal halqum. Okey, kita tengok pula dekat tengah halqum, huruf ain dan huruf ha. Huruf ha. Ha pedas. Okey. Cuba kamu sebut ataupun ha. Okey, kamu akan rasa getaran tu atas sikit daripada pangkal halqum tadi. Ataupun kita matikan, kita tulis huruf alif berbaris fathah dan kita tulis huruf ain. Tapi ain ini kita matikan. Jadi kita sebut a. Ataupun huruf ha. Sebut Okey, kita dapat rasa getaran huruf tu atas sedikit daripada kita sebut huruf hamzah dan ha tadi, ha bulat tu. Okey. Untuk yang ketiga, hujung halqum, huruf ghain dan huruf qa. Okey. Kita matikan huruf ghain. Alif dan ghain. Cuba sebut Okey, berada di atas halqum, iaitu di hujung, sekali ke atas, sekali tu kita rasa ada getaran sama juga dengan huruf qa. Aq.
Okey. Boleh banyak buat latihan untuk sebutan ini untuk kamu lebih nampak apa perbezaan di antara ketiga-tiga ini. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Okey. Contoh untuk huruf alif ataupun hamzah dengan ha. Wa arsalna wa huwa asabaka amanu ahlaka ahlakna ahda. Okey, semua ini keluar dari pangkal halqum, iaitu di bawah sekali. Okey, huruf ha dan huruf ain keluar dari tengah halqum. Rahim. Wahuwa. Maafkan, wahuwa di sini salah ya. Okey. Al-bahri. Da'akum. Hadara. Alaihim. Okey, minta kamu nanti buka kamu punya modul PDPR. Tolong tandakan dekat sini wahuwa ini salah. Okey, maafkan. Okey, kemudian kita tengok pula contoh seterusnya. Untuk huruf kha dan huruf ghain keluar dari hujung halqum. Khatama, khaira, ikhwatun, balagun, ghafur, ghaiba. Okey. Itu sahaja untuk pelajaran kali ini, iaitu kita telah belajar surah Al-Fil beserta dengan kefahamannya dan juga kita telah belajar mengenai Al-Halqu. Okey, jangan lupa pengertian Al-Halqu iaitu huruf yang keluar daripada kerongkong ataupun halqum. Okey, dan Al-Halqu ada 6 huruf keluar dari 3 bahagian halqum. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Okey, tiada latihan diberikan pada hari ini. Kalau ada soalan, boleh tanya Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.